1786 Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ke Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenaton. Datuk Jenaton ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak Gelar Tunku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo dunia, orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu. Tahun 1874 menerusi perjanjian Pangko yang penuh dengan muslihat. Okey, semasa British mula menjajah Penang ya, dia memula datang hanya untuk memajak ya sebahagian dari Penang untuk dia punya naval base ya. Tapi ia masa itu Sultan Abdullah tidak bersetuju, tapi oleh kerana masa itu di zaman itu orang Thai berterusan apa orang kata menjarah Kedah dan memaksa Kedah, Perak, Terengganu, Pahang semua menghantar emas ya, ufti emas kepada Thai masa itu. Jadi Sultan Abdullah mengambil keputusan untuk membenarkan orang British memajak sebahagian daripada Penang. Tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun menduduki Penang, British tidak bayar sewa pajakan. Instead, diracik-raciknya Pulau Pinang itu diberikan kepada bangsa-bangsa datang yang lain. Jadi dari situ, apabila itu berlaku, Sultan Abdullah memberitahu British supaya meninggalkan Pulau Pinang ya. Dan askar-askar Melayu mula cuba pergi ke Pulau Pinang untuk mengusir mereka, tetapi apa yang dibuat oleh British adalah dibomnya ya. Dibomnya seberang perai. Ya, banyaklah askar-askar Melayu mati. Oleh kerana itu Sultan Abdullah under duress. Under duress maknanya terpaksa bersetuju untuk sign perjanjian ya, daripada pajakan yang diminta oleh Sultan Abdullah ketika itu adalah 35,000 Spanish dollar ya, Spanish dollar. Masa itu duit pound sterling tidak laku. RM1 bersamaan dengan 1 pound sterling. Jadi zaman itu yang duit yang paling tinggi adalah Spanish dollar. Jadi perjanjian dibuat dalam Spanish dollar. Itu pun tidak dibayar oleh British. Ya, setelah perjanjian dibuat. Lepas tu bergaduh, sudah British hanya bayar 6,000 sahaja daripada apa yang telah dijanjikan. Hinggalah ke hari ini Penang membayar pajakan kepada Kedah sebanyak RM10,000. Jadi apabila kita mendapat kemerdekaan, kita dapat hanya separa kemerdekaan. Separa sahaja. Kita tak dapat Penang. Penang dipajakkan kepada British, dan apabila kita dapat kemerdekaan, tak termasuk Penang. Tak dibuang perjanjian tu. Itu pasal hari ini Penang masih lagi membayar kepada Kedah 10,000. Itu. Tapi saya sekarang ni dengan rakan-rakan, dengan seorang hakim tengah mengumpul banyak apa orang kata artifak-artifak untuk mendapatkan balik Penang ke dalam Semenanjung Tanah Melayu ya. Kekayaan Melayu masa itu ya, kekayaan benua Semenanjung Tanah Melayu masa itu banyak menolong negeri-negeri bukannya negeri Melayu. Ya, daripada pound sterling tadi 1 pound bersamaan dengan RM1 menjadi 5 pound RM1. Ya. Semua daripada kekayaan hasil masul Semenanjung Tanah Melayu ya. Semua dibawa ke sana ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, Sun Yat-sen ya. Dia membawa apa hasil yang orang-orang bangsa asing, bangsa dia dapat di sini di Semenanjung Tanah Melayu, dibawa ke Taiwan dan di China untuk menolong China masa itu 2-3 kali ya dalam keadaan famine ya, menghadapi masalah ekonomi yang besar ya.
kejatuhan ekonomi yang besar. Jadi saya kedepankan lagi sikit. Ini rasanya semua orang dah tahu fakta baru Empire Kerajaan Melayu ni sebenarnya macam mana Melaka jatuh ya. Melaka jatuh ni tak ada perang pun, tak ada perang sangat ya. Di laut yang ni saya rasa Universiti Sains ada buat kajian atas ni, tapi tidak dibenarkan untuk cetak. Kita ni banyak buat kajian tapi tak dibenarkan untuk cetak ya. Itu masalah dia. Takut sebab nak menjaga hati ramai orang. Hati kita tak terjaga. Nak asyik nak jaga hati orang tak sudah-sudah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, apa yang ditulis oleh banyak-banyak penulis sejarawan barat ya, di Selat Melaka kapal-kapal besar-besar kita ya dibakar oleh Cina. Dan di daratan orang India cucuk-cucuk sultan-sultan hingga bergaduh yang kita panggil sikitol tu. Dan membuka juga apa orang kata gate apa ya, pintu gerbang supaya askar Portugis masuk. Kesultanan Melaka dahulu bukanlah dipancang-pancang dengan daun kelapa ke tidak. Kita ada tembok-tembok batu besar-besar ya. Dari tulisan buku-buku di Portugal semasa Portugis datang ke Melaka, sudah ada bangunan batu 2 tingkat berbaris-baris. Dan Portugis terperanjat melihat satu masjid yang besar di Melaka yang paling cantik di dunia. Kata dia di dalam buku dia. Masjid tu berwarna putih, ya. Dan Istana Sultan Melaka 3 tingkat. Tapi tidak ditulis dalam sama ada dibuat daripada batu atau kayu, tapi 3 tingkat. Mempunyai veranda yang besar, dia cakap. Jadi maksudnya semasa mereka datang, kita dah lama pun maju. Dah lama maju dah. Tapi apabila British datang, punya jahatnya, Stamford Raffles tu diruntuhkan semuanya. British berbelanja 70,000 pound untuk meruntuhkan Melaka. Tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Jadi apa yang tinggal sekarang ni, sampai dah dekat nak habis dah runtuh, tinggallah tu, fort tu. Sebab ada orang yang memberhentikan supaya jangan diruntuhkan fort tu. Itu je lah yang tinggal. Tapi sebenarnya banyak apa orang kata, bangunan-bangunan bersejarah yang telah diruntuhkan. Ini penjajahan Kedah tadi oleh British, di mana British bersekongkol dengan Thai menyekat Kedah daripada ditolong oleh Pahang, Kelantan Terengganu, Aceh masa tu, dengan cara dia dihalang dengan kapal dia, dan siapa saja yang datang dia akan bom. Jadi dibiarkannya Thai menyembelih ya. Saya gunakan perkataan menyembelih sebabnya itulah yang berlaku ya. Orang Melayu di situ disembelih dan semua sawah ladang padi semua dibakar sehingga menjadi padang jarak, padang terkukur. Itu adalah daripada buku Sherard Osborne ya. Saya hanya apa orang kata, membuka sejarah yang tidak ditulis oleh sejarah kita ya. Ini antara yang saya sebut tadi, Penang ya. Macam mana Penang kerajaan kita ada ni. Tapi dia kerajaan kita tidak meneliti betul-betul clause ini ya. Tapi saya telah meneliti clause ini. Dan juga lagi satu perjanjian semasa dia mengambil seberang perai ya. Di dalam clause itu ya, clause terakhir dia mengatakan clause terakhir itu selagi ada bulan dan bintang ya. Penang itu adalah British punya ya, punya British. Tapi clause yang terakhir itu Sultan Abdullah pun kredit juga ya. Ditulis dalam Jawi, selagi ada bulan dan bintang juga Penang itu adalah Kedah. Jadi kami akan apa orang kata, mengambil clause itu ya sebagai titik permulaan kepada null and void perjanjian lama itu ya. Jadi kiranya tak adalah Melayu itu bodoh sangat ya. Orang dia katakannya
kita jual negeri kita sewenang-wenangnya, tapi semasa zaman itu Sultan Abdullah tiada pilihan ya, apabila seberang perai dibom ya, baru dia menandatangani perjanjian tu. Jadi cara mana ya tadi kat sini saya tak nampak, tapi rasanya macam mana orang Melayu Kedah ya disembelih ya. Orang mengandung dipotong, dikeluarkan anak daripada perut ya. Kalau masih hidup lagi dia suruh mencangkung dan ditanamnya pokok rembia ke pokok bawah tu sehingga tumbuh dia punya pucuk tu menembusi dubur sehingga ke perut ya. Jadi maknanya selepas 3 hari baru mati ya. Jadi maknanya mereka mempunyai apa orang kata perut hijau. Ya, sadis untuk melihat cara-cara macam mana kita mati ni. So mengikut penulisan Sheryl Osborn dan juga Turnbull, memang sehingga tak ada manusia langsung di Kedah. Ya, orang Kedah hari ini adalah penghijrahan daripada petani kebanyakannya ya. Yang saya kaji kebanyakannya daripada petani. Daripada Selangor pada Perak ya. Dan juga ada daripada Champa dan juga daripada Phuket ya, daripada Kepulauan Phuket. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu. Dol Said, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil, tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak berjuang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah.